Baik, seterusnya kita pergi pada objek yang dikatakan sebagai matahari. Matahari ni Allah kata dia dah menjadikan matahari bersinar. Wasyamsu wadhiya'an. Matahari itu Allah jadikan sifatnya dhiya'an, iaitu memancar cahayanya. Jadi cara beri amaran, janganlah cuba melihat matahari secara terus tanpa menggunakan penapis suria. Sebab apa? Dia sangat berbahaya dan boleh merosakkan retina mata kita, dan boleh yang paling dahsyat sekali menyebabkan mata kita buta. Sebab mata kita ni dia punya deria sensitivity tak macam deria kulit kita kan. Kalau kita terkena benda, cepat-cepat kita mengelak. Kalau terkena air panas, tangan kita terus secara spontan mengelak. Tapi mata kita, dia tidak ada deria yang seperti mana kulit ni. Jadi kita tengok matahari, pernah berlaku ketika gerhana di Kelang, diceritakan, anda juga di tempat-tempat lain juga ada kes di mana bila dia orang tengok gerhana matahari itu secara langsung, selepas habis selesai matahari, dia tengok dia dah tak nampak lagi. Sebab apa? Terbakar dengan sinar mata dia. Jadi membahaya. Jadi matahari ni dia ada sifatnya. Jadi kalau kita nak tengok, kita kena gunakan filter ataupun penapis suria namanya. Jadi seperti mana dalam gambar ni saya tunjukkan macam mana saya merakam gambar matahari, saya gunakan teleskop, dan dekat teleskop tu saya letakkan filter dekat hujung teleskop tu. Ataupun kalau tak ada teleskop, kita boleh tengok secara live juga gunakan penapis suria ni. Jadi kalau siapa yang nak penapis suria ni, boleh kontak saya lah. Saya ada alat ni, boleh tengok matahari waktu siang. Kita tengok matahari tu bulat, warna oranye atau warna merah. Oh, cantik, subhanallah, terang. Biasanya kalau tak ada menggunakan penapis ni, jangan sekali-sekali cuba nak melihat matahari, sangat berbahaya. Jadi Allah jadikan matahari ini untuk manusia, sebagai satu pengajaran untuk manusia. Matahari ini ada merupakan satu makhluk yang Allah jadikan yang sangat besar, yang sangat taat pada perintah Allah SWT, seperti makhluk-makhluk yang lain juga taat pada perintah Allah SWT. Jadi Allah jadikan matahari ini sangat besar berbanding dengan bumi. Di mana satu biji matahari ini boleh menelan 1,300,000 biji bumi. Ataupun kita boleh masukkan dalam matahari ini 1,300,000 biji bumi dalam satu matahari. Nak menunjukkan betapa besarnya matahari yang Allah jadikan ini. Sedangkan matahari yang besar ni Allah jadikan, dia bukan solid. Macam bumi ni dia solid, dia bukan pejar. Kita boleh berdiri atasnya, kita boleh berjalan atasnya, kita boleh buat bangunan atasnya. Tapi matahari tidak. Matahari yang begitu besar, dia bukan solid, tetapi dia adalah merupakan gas. Dia adalah merupakan gas dan juga plasma yang sentiasa aktif setiap saat mengeluarkan tenaga. Jadi kalau kita boleh tengok, cuba kita tengok dia punya simulasi Sarah ni. A solar prominence, also known as a filament when viewed against the solar disk, is a large, bright feature extending outward from the sun's surface. Prominences are anchored to the sun's surface in the photosphere and extend outwards into the sun's hot outer atmosphere called the corona. A prominence forms over timescales of about a day, and stable prominences may persist in the corona for several months, looping hundreds of thousands of miles into space. Scientists are still researching how and why prominences are formed. The red glowing looped material is called plasma, a hot gas comprised of electrically charged hydrogen and helium. The prominence plasma flows along a tangled and twisted structure of magnetic fields generated by the sun's internal dynamo. Interrupting prominence occurs when the structure becomes unstable and bursts outward, releasing the plasma. Dah habis dah. Jadi Allah jadikan lingkaran api itu sangat besar. Lingkaran api itu sangat besar dan dia boleh menjangkau jutaan kilometer. Dia punya lingkaran tu. Jadi, sebab itu Allah jauhkan matahari itu 150 juta kilometer. Tetapi itu pun kita masih rasa panas lagi matahari tu. Sebab matahari dia punya permukaan saja antara 4,000 hingga 5,000 Kelvin. Jadi Allah letak jauh supaya kita aman duduk di muka bumi ni, boleh hidup. Bayangkan nanti Allah beritahu matahari di akhirat, Allah letakkan sedengkal saja di atas kepala kita. Jadi supaya kita ambil pelajaran itu, ambil ibrah itu, supaya di akhirat nanti kita
dilindungi oleh Allah di bawah arasnya, supaya kita tidaklah terkena panas matahari yang mana diberitakan dalam hadis, peluh kita tu nanti bergantung pada amal kita, ada sampai buku lali, ada sampai ke para sidung. Jadi ketika itu hanya manusia lah, nafsi-nafsi masing-masing lah akan mengalami keadaan diri masing-masing pada kita itu, dengan matahari ni berada yang begitu dekat dengan kita. Jadi dengan Allah jadikan ini, matahari Allah jadikan jauh 150 juta kilometer ni, ambillah pengajaran daripada ilmu kita dapat ni, supaya beringat matahari itu sebagai reminder kepada kita, sebagai peringatan kepada kita, bahawa satu hari nanti matahari itu akan berada dekat di atas kita. Jadi apabila kita sebut matahari ni, Allah sebut dalam Al-Quran, matahari ni ada tempat dia terbit, ada tempat dia terbenam. Masyrik, Allah sebut masyrik dalam Al-Quran. Jadi ini kita boleh ajar kepada anak murid kita. Dalam Al-Quran Allah sebut matahari ni ada tempat di mana dia terbit. Tempat terbit tu Allah sebut dalam Al-Quran ialah masyrik. Tetapi hari ini diterjemahkan dalam bahasa moden timur. Jadi matahari ni terbit di timur. Tapi sebenarnya tidak. Tidak sepanjang tahun dia akan terbit di timur. Dia ada masanya dia akan bergerak di utara, ada masa dia akan berada di selatan. Jadi saya setiap hari dalam masa PKP ni saya buat kajian tentang matahari. Jadi saya nampaklah matahari ni berubah setiap hari, dia berganjak daripada kedudukannya daripada satu hari ke satu hari. Dia tidak berada tetap pada satu keadaannya. Jadi Allah sebut tempat dia terbit tu masyrik. Dan Allah beritahu dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Katakanlah, kepunyaan Allah lah masyrik dan maghrib, iaitu tempat terbit dan tempat terbenam, maghrib. Dia memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ini saya rakamkan, dan gambar ini ialah matahari yang sedang terbit, iaitu di Batu Rakit, Terengganu. Satu ketika dulu pada tahun 2015. Jadi kemudian dia akan terbenam. Terbenam, tempat terbenam itu namanya maghrib. Maghrib ni kalau dalam bahasa moden ini ialah barat. Jadi subhanallah, kalau kita tengok dalam gambar ni bagaimana tertibnya Allah memperjalankan matahari ni, setiap saat dia bergerak dengan begitu lancar, seragam pergerakan dia. Kalau kita tengok gambar sebelah kiri tu, dia belum terbenam lagi, dia hampir terbenam di ufuk. Kemudian sebelahnya tu gambar menunjukkan dia sudah masuk separuh. Kalau kita tengok dalam Islam, untuk kita tahu masuknya maghrib atau berbuka puasa berdasarkan kepada matahari terbenam. Jadi kalaulah kita nak berbuka, sepatutnya kita kena yakin bahawa matahari telah terbenam. Pernah berlaku pada ni pengalaman saya. Masa saya bekerja di Al-Khawarizm ni, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, tetapi matahari belum terbenam. Nak menunjukkan bahawa tukang azan ni dia tak kisah pun nak pasti matahari terbenam pun tidak. Dia tengok je jam dia sama dengan kalender, dia pun azan. Mungkin jam dia tercepat ataupun sebagainya, wallahu alam lah. Jadi nak menunjukkan bahawa yang kena pastikan ialah matahari dah terbenam seluruhnya, maka itulah dikatakan maghrib. Selagi matahari belum terbenam, walaupun jam kita menunjukkan dah masuk berbuka, tak boleh buka lagi sebab kalau kita nampak. Tapi kalau kita nampak, itu lain cerita. Jadi kalau kita berada di sebelah pantai barat, tengoklah matahari tu. Sebab itu saya pesanlah kepada diri saya juga yang di luar sana, supaya kita melihatlah tanda-tanda Allah SWT ni, apa yang disebut dalam Al-Quran itu tak dapat selalu seorang-seorangnya sekali dalam semua hidup kita. Contohnya hilal tadi kan yang saya sebut. Azam dalam diri kita, aku satu hari ni nak tengok hilal sebelum aku mati. Jadi supaya kita dapat menunaikan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran itu, apakah yang dikatakan. Takkan sahabat tanya hilal tu apa kan? Begitu juga dengan matahari terbenam ni, mungkin rasa ramai orang dah tengok. Cuma yang satu lagi ialah
matahari terbit. Kurang orang tengok. Yang matahari terbenam ni selalu orang tengok sebab apa? Siang